Hai murid-murid, selamat pagi. Pada hari ini cikgu akan menerangkan tutorial anyaman tika. Pada minggu-minggu yang lepas, cikgu telah menerangkan dua jenis proses. Yang pertama adalah proses penyediaan daun mengkuang. Di dalam proses penyediaan daun mengkuang terdapat 8 proses. Yang pertama ialah meletak daun menggunakan parang. Yang kedua, melayur menggunakan bara api. Yang ketiga, menjangka menggunakan alat jangka. Yang keempat, menitik menggunakan kayu belantan. Yang kelima, merendam di dalam tempayan. Yang keenam adalah menjemur di bawah cahaya matahari. Yang ketujuh, melurut menggunakan alat pelurut. Dan yang terakhir sekali adalah mewarna menggunakan periuk. Kemudian cikgu telah menerangkan tentang 5 proses anyaman tika yang dimulai dengan proses yang pertama lagang, iaitu membentuk tulang tika berbentuk huruf V di bahagian tengah-tengah tika. Yang kedua adalah proses anyaman, iaitu proses menyelang-nyelikan helaian jurai daun mengkuang untuk menghasilkan saiz sekeping tika. Yang ketiga adalah pipih, iaitu proses mematikan anyaman dengan corak pinggir seperti gigi yum, tulang belut dan tepi lipan. Yang keempat, proses sisip untuk mengelakkan tepi tikar dari terburai. Jadi kita menggunakan alat penyisip untuk diselitkan ke dalam badan tika. Yang terakhir adalah kerat, iaitu mengeratkan baki setelah proses sisip dilaksanakan atau jalankan. Baik, kedua-dua proses itu adalah berbeza. Murid perlu tahu untuk membezakan yang manakah proses penyediaan daun mengkuang, yang manakah proses menganyam tika, kerana kedua-dua itu mempunyai penggunaan alatan yang berbeza dan tidak sama begitu dengan fungsinya. Jadi murid kena pandai membezakannya. Baik, alatan bagi penyediaan daun mengkuang terdapat 6 alatan: parang, alat jangka, pelurut, kayu belantan, tempayan dan periuk. Manakala dalam proses menganyam terdapat 2 alatan, iaitu penyisip dan juga pisau kecil. Kedua-dua ini mempunyai fungsi yang berbeza dan murid perlu tahu untuk membezakannya. Baik, seterusnya cikgu akan menerangkan 4 bahagian di dalam sekeping tika. Dalam sekeping tika terdapat 4 bahagian. Yang pertama adalah badan tika. Badan tika yang di dalam tika ini merupakan badan tika. Yang kedua adalah bucu tika. Terdapat 4 bucu yang berbentuk segitiga ini. Yang ketiga adalah tepi tika, iaitu panjang tika. Dan yang terakhir adalah kepala tika, iaitu lebar tika. Jadi murid-murid perlu tahu bahagian-bahagian ini, kerana di dalam proses anyaman, lagang adalah pemula di bahagian tika. Corak pinggir adalah di tepi tika. Inilah keadaan sebenarnya tika. Baik, untuk hari ini cikgu akan menerangkan jenis-jenis seni anyaman. Terdapat 3 jenis seni anyaman. Yang pertama adalah anyaman gadas. G-A-D-A-S. Anyaman gadas. Anyaman gadas adalah anyaman yang tidak mempunyai corak atau tidak mempunyai kelarai. Di dalam anyaman tika, corak adalah dipanggil kelarai. Jadi, anyaman gadas tidak mempunyai kelarai. Baik, yang kedua adalah anyaman kelarai. Anyaman kelarai adalah anyaman yang mempunyai motif dan nama-nama yang tertentu yang telah cikgu menyatakan sebelum ini. Nama daripada flora, nama dari fauna dan nama daripada
manusia, nama panggilan manusia. Dan yang terakhir sekali adalah anyaman sulam. Anyaman sulam ini adalah hasil produk anyaman, dan dia tidak berkaitan dengan tika. Maka anyaman sulam digunakan untuk menghasilkan kelarai di atas permukaan produk yang telah diinovasikan dalam bentuk sulaman. Baik, cikgu telah memperkenalkan 6 contoh-contoh motif untuk murid mengenali tentang jenis-jenis motif. Pada zaman dahulu, motif diambil daripada alam benda yang terdapat di sekitaran mereka. Jadi 3 yang telah cikgu nyatakan tadi, jenis motif dari flora, dari fauna dan nama manusia. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang media anyaman. Terdapat media anyaman daripada alam benda tradisional dan media anyaman yang telah dikonvensionalkan. Baik. Daripada media yang dihasilkan daripada tradisional adalah terdiri dari daun mengkuang yang telah kita fokuskan, yang telah kita bincangkan secara terperinci, seperti daun mengkuang. Kemudian ada juga media-media tradisional yang lain seperti rotan. Dari pokok rotan diproses dan menghasilkan bilah-bilah rotan. Begitu juga dengan buluh. Dari pokok buluh diproses dan menjadi bilah-bilah sebelum mengalami proses anyaman. Tetapi pada waktu sekarang ini, media-media telah dikonvensionalkan. Media-media seperti buluh, seperti mengkuang, seperti rotan, seperti lidi, jarang-jarang digunakan. Kalau digunakan adalah untuk tujuan promosi dan juga untuk menarik minat pelancong-pelancong asing. Dan media-media konvensional yang dapat menggantikan media-media tradisional adalah seperti ribbon, boleh dianyam, straw, boleh dianyam, surat khabar lama digulung-gulung, boleh dijadikan anyaman. Cuma perbezaan di antara media tradisional akan bertahan lama, manakala media yang dihasilkan secara konvensional tidak dapat bertahan lama. Sekarang cikgu akan menerangkan tentang fungsi-fungsi anyaman yang tradisional dan konvensional. Fungsi yang pertama adalah tika. Masyarakat dahulu menggunakan tika sebagai alas tempat duduk. Tudung saji digunakan untuk menutup makanan-makanan daripada serangga-serangga. Dan tudung saji diperbuat daripada daun mengkuang. Bakul berkaki. Bakul berkaki adalah dibuat daripada anyaman buluh dan dia digunakan sebagai tempat untuk menyimpan padi atau beras. Yang ketiga adalah nyiru. Nyiru adalah tempat untuk menampi padi atau beras. Tujuan menampi adalah untuk menghindarkan bahan-bahan asing yang terdapat di dalam beras atau padi tersebut. Mengapa? Itu disebabkan tujuan nyiru dibuat oleh masyarakat zaman dahulu. Dan nyiru diperbuat daripada anyaman buluh. Baik, seterusnya leka. Leka adalah sebagai alas. Diletakkan periuk yang panas atau kuali yang panas. Dan lekar ini adalah diperbuat daripada lidi ataupun rotan. Seterusnya adalah tikar parudan. Tikar parudan adalah untuk menadah kelapa-kelapa yang diparut. Dan kelapa-kelapa yang telah diparut ini dikumpulkan dan dimasukkan di dalam pinggan. Itu fungsinya tikar parudan. Seterusnya raga. Raga digunakan untuk mengisi buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan-ikan oleh masyarakat dahulu. Tetapi sekarang ini raga masih lagi digunakan di pasar-pasar borong untuk tujuan mengisi ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan seterusnya adalah bakul berkat.
Baku bekan ini adalah daripada anyaman rotan yang digunakan untuk mengisi makanan. Kipas anyam. Kipas anyam adalah untuk mengipas lah. Tapi sekarang ini telah ada kipas moden elektrik. Tetapi untuk zaman dahulu kala, biasanya kipas anyam adalah diperbuat daripada bengkuang dan juga buluh. Seterusnya, pada waktu zaman peredaran waktu telah menjadikan anyaman tikar, anyaman buluh, anyaman lidi, anyaman rotan ini sebagai satu produk yang telah mengalami kreativiti dan inovatif. Seperti di sini beg yang telah diperbuat daripada anyaman tikar, bidai, anyaman buluh yang berfungsi sebagai untuk menghindarkan lebihan cahaya matahari. Biasanya bidai digunakan di tingkap, digantung di tingkap-tingkap. Dan antara produk-produk yang telah dikreativitikan, diinovasikan secara konvensional bagi tujuan menggalakkan pelancong, tujuan keusahawanan adalah seperti beg. Boleh dicipta beg kecil atau bakul, dompet, topi. Jadi semua itu adalah produk-produk yang telah dikonvensionalkan bagi tujuan menambahkan ekonomi negara. Baik, murid-murid, setelah murid mengetahui apa yang telah cikgu terangkan sebelum ini tentang anyaman tikar dan anyaman-anyaman yang lainnya, cikgu harap murid-murid dapat menjawab 6 soalan yang akan cikgu beri nanti dengan betul. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.